Setiap senang cerita roh ni kita perlu bagi tumpuan tau. Kalau kita tak bagi tumpuan sepenuhnya, sama juga ending dia nanti kita akan rasa blur, tak faham. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu review filem, dan filem yang saya akan buat review ni adalah filem tempatan. Dan ini adalah filem tempatan kedua yang saya akan buat review untuk channel Kotak Nyaman ni. Okay, filem yang saya akan buat review ni adalah filem yang bertajuk Roh. Okay, filem Roh ni sebenarnya dah keluar daripada tahun 2019, tak silap saya, hujung-hujung 2019 macam tu, dan telah diangkat untuk menjadi wakil ataupun filem yang mewakili negara untuk anugerah Oscar. So, filem Roh ni baru keluar Netflix, tak silap saya baru berapa minggu lepas, tak silap saya, ataupun baru seminggu 2 minggu lepas, dan saya barulah berkesempatan untuk menonton cerita Roh ni. So, untuk video kali ni saya akan buat review untuk filem yang bertajuk Roh. Tapi sebelum tu saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem untuk anda pada masa akan datang. Okay, so filem Roh ni dia dah keluar pada tahun 2019. Kalau ikutkan kat sini November 2019, tapi baru lagi keluar dekat Netflix, platform Netflix. Okay, filem Roh ni adalah filem arahan M. Zuan dan dilakonkan oleh beberapa pelakon andalan seperti Farah Ahmad, Namron, Jun Lojong iaitu isteri kepada Namron, dan saya sebenarnya tak begitu kenal dengan Jun Lojong ni, dan saya tahu pasal isteri Namron ni pun bila saya tengok cerita Roh ni, dan muka Jun Lojong ni hampir sama dengan muka Nadia Nisa. So saya ingat Nadia Nisa yang berlakon dalam filem Roh ni, tapi sebenarnya bukan Nadia Nisa. Muka mereka hampir sama, dan bila make up tu memang saya rasa hampir sebiji lah sama dengan Nadia Nisa. Okay, so cerita Roh ni mengisahkan tentang satu keluarga yang terdiri daripada Along, Angah dan juga Mak yang tinggal di dalam satu rumah di dalam kawasan Belukar. So satu hari Mak ni mengarahkan Along dan Angah untuk pergi melihat jerat yang mereka pasang, dan pada masa yang sama Along dan Angah ternampak rusa yang mati tergantung dekat atas pokok. Dia mati leher tergantung kat atas pokok, dan pokok yang tinggi lah. Dia tiba-tiba nampak macam tergantung, rusa tu tergantung kat situ. So nampak pelik. So semasa mereka balik daripada melihat jerat tu, mereka diekori oleh seorang budak perempuan sampai ke rumah diorang lah. So mak yang berada kat rumah masa tu nampak budak perempuan yang mengekori Alung dengan Angah ni, dan mak rasa kesian sebab budak tu nampak sangat kotor, dan dia jemput budak tu naik ke rumah untuk diberi makan dan dibersihkan. Dan mereka panggil budak ni adik. Dan malam tu Alung dan Angah dia ceritakan tentang apa yang mereka nampak pada siang hari di mana rusa tergantung dekat pokok masa mereka melihat jerat. Dan mak pula dia ceritakan tentang satu mitos, kisah dongeng tentang satu pemburu yang memburu rusa dan kanak-kanak, dan apakah petanda kalau pemburu tu berdekatan dengan kawasan, berdekatan dengan mereka. Ada, tak silap saya, dia kata burung tukang akan berbunyi kalau ada pemburu tu berada dekat kawasan diorang. Dan mereka perlu gunakan batu dan baca mentera. Tak silap saya dia kata tok something, saya tak ingat tok apa benda, kena ketuk batu tu untuk mengelakkan diganggu lah oleh pemburu tu. Sejurus lepas habis mak bercerita tentang kisah tu, adik ni tiba-tiba dia kata ada benda dah sampai. Ada benda dah datang. Dia kata benda tu dah datang, dan diorang terkejut lah. Dan tiba-tiba ada bunyi benda jatuh, dan bila mak keluar untuk lihat keadaan dekat luar rumah tu, ada batu-batu yang jatuh daripada langit lah, daripada atas, tapi tak tahu siapa dan macam mana benda tu berlaku. Dan pada keesokan harinya, mereka bangun tidur dan dikejutkan dengan adik yang masa tu dia berlumuran dengan darah. Darah, tak silap saya, darah ayam. Dia makan ayam hidup di depan pintu rumah. Adik sempat mengatakan yang mereka semua yang ada dalam rumah tu akan mati sebelum bulan mengambang. Dan adik terus kelar leher dia dan matilah. Dan mayat adik ni dibawa ke satu kawasan, diletakkan di bawah satu pokok. Okey, pokok yang mati. Dan ditinggalkan kat situ. Dan bila mereka balik, ada seorang perempuan tua muncul kat depan rumah diorang, membelik-belik batu yang jatuh, yang semalam jatuh tu, dia belik-belik, dan dia kata ni adalah petanda yang tak baik untuk rumah ni. Tok ni dia mengarahkan budak dua orang ni iaitu Alung dan Angah untuk bersihkan batu-batu ni dan beredar daripada situ. Tapi sebelum tu dia ada cakap dekat mak, kalau
ada apa-apa bantuan yang diperlukan, boleh terus cari Atuk. Apa-apa bantuan je. Okay, so pada malam tu, Along diganggu oleh satu bayang-bayang lah makhluk yang dipercayai adik. Okay, dia nampak something dekat bawah rumah dia, dan Along pergi pergi turun ke bawah rumah, dan masa tu dia macam dicapai, tangan dia kena kacau dengan adik, dan besoknya tu Along demam panas. Disebabkan keadaan Along dah semakin teruk, mak pergi mendapatkan bantuan daripada Tok. Dan Tok ni dia buat ritual lah, dia baca-baca jampi apa benda semua, dan dia korbankan seekor ayam. Darah ayam tu dibagi kepada Angah, dia suruh Angah buang, dan ada 2 ekor merpati putih, dan Tok minta Angah untuk ikut apa yang dia suruh buat. Dan selepas tu muncul pula seorang lagi karakter, iaitu pemburu lakonan Namron. Dia muncul di depan rumah mak dan bertanya kalau ada ternampak adik, dan mak kata mak tak pernah nampak, tak pernah jumpa adik, walaupun mereka sebenarnya tahu tentang adik. Dan lepas tu pemburu tu beredar daripada situ, dan ada lagi insiden-insiden yang berlaku kepada Along dan Angah dan juga mak selepas tu. So kalau nak tahu apa yang berlaku kepada Along, Angah, mak, dan apa kaitan Tok, pemburu dan juga adik dengan keluarga mak ni, korang kena tonton cerita Roh. Okay, so untuk cerita Roh ni, saya sangat kagum dengan dia punya sinematografi, pergerakan kamera, cara visual tu disampaikan dalam cerita Roh ni. Kadang-kadang saya rasa bila tengok cerita ni, saya rasa ini adalah level baru untuk satu cerita tempatan. Biasanya cerita tempatan dia tak tumpukan kepada pergerakan kamera sangat, dia cincai-cincai macam tu je. Tapi ni dia punya lighting, dia punya mood, dia punya runut bunyi, dan juga pergerakan kamera dia sangat-sangat clean, sangat sharp, sangat on point. Dan lakonan daripada setiap pelakon sangat-sangat baik, terutamanya lakonan daripada Farah Ahmad dan juga Namron. Termasuk juga dengan 2 orang kanak-kanak lakonan, siapa nama dia, Mia Farhana dan juga Haris Haziq. Kesemua pelakon dalam cerita ni, tak ramai pun pelakon dalam cerita ni, ada 5-6 orang kot. Tapi kesemuanya memberikan lakonan yang mantap lah. Okay, so daripada segi plot cerita, saya rasa cerita dia straightforward. Cuma karakter-karakter dalam cerita ni kita perlu lebih bagi tumpuan. Setiap karakter ni ada peranan masing-masing yang buatkan kita bagi tumpuan yang lebih sikit lah. Kalau tak, ending cerita tu nanti kita akan rasa confused tau. Kita akan rasa pening, dan lagi satu, setiap scene dalam cerita Roh ni kita perlu bagi tumpuan tau. Kalau kita tak bagi tumpuan sepenuhnya, sama juga ending dia nanti kita akan rasa blur, tak faham. Okay, so daripada segi lain, set, saya rasa tak ada masalah. Set untuk cerita dalam hutan, dalam luka ni tak perlu terlalu kompleks pun. Cukup-cukup lah, okay lah, not bad. Cuma bagi saya, make up untuk watak Tok, lakonan Jun Lo Jong ni, tak nampak macam natural orang tua tau. Nampak macam orang muda yang di make up kan menjadi orang tua. So daripada segi lain tak ada apa-apa, semua okay. Cerita ni cuma itulah, dia slow burn, satu hal lagi. Dan mungkin ada orang rasa cerita ni sangat slow, tapi saya rasa dia punya slow burn tu berbaloi, sebab dia punya development, story development, character development tu, dia bagi impact di penghujung cerita nanti. Okay, so untuk rating cerita Roh ni, saya akan bagi rating 7.5/10. Dan kepada korang yang nak tonton cerita Roh ni, saya rasa korang boleh tonton, tapi perlukan fokus yang lebih sikit, sebab cerita dia slow burn, satu hal mungkin buat orang mengantuk lah pada awal-awal tu. Dan ending dia mungkin agak kompleks bagi ramai orang lah. Okay, so kepada anda yang belum subscribe channel Kotak Nyaman, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem dan review-review series untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.